Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Masalah air di Malaysia, di Kelantan, terutamanya di negeri Kedah, di Pulau Pinang, selalu Pulau Pinang punya masalah yang ni sebab selalu berkait dengan Kedah. Sanusi bagi gertak Penang lah, macam begitulah. Tapi yang selalu bermasalah dengan air, yang selalu disebut-sebut adalah Kelantan. Tapi kali ini kita balik kepada negeri Kedah, di mana rakyat Kedah sendiri ini bukan pembangkang tau. Ini bukan daripada negeri yang lain tau. Tapi ini rakyat negeri Kedah sendiri nampaknya menunjukkan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Sanusi. Adakah dia berjaya atau tidak? Di dalam satu laporan berita dalam utusan Malaysia, di dalam utusan Malaysia ada satu berita di mana berita itu ditunjukkan ada ramai orang sedang memegang spanduk. Anda boleh lihat ini. Ada ramai orang sedang pegang spanduk dan tajuk beritanya pula ialah kalau anda boleh lihat, tak boleh lihat lah. Kalau anda boleh nampak tu, tajuknya air. Sanusi gagal selesai masalah rakyat. Itu dia punya tajuk. Tidak cukup sekadar terasa bahang fenomena strok haba. Ini ada satu surat yang dikongsikan. Saudara pengarang, dia kata, tidak cukup sekadar terasa bahang fenomena strok haba, ia diburukan lagi dengan keadaan bekalan air bersih di beberapa kawasan di Kedah yang tiada. Syarikat Air Darul Aman SADA yang mengendalikan bekalan air bersih di negeri itu dikatakan tidak membantu ramai penduduk yang terjejas ekoran masalah ketiadaan air. Betapa lemahnya pentadbiran kerajaan negeri Kedah sejak diterajui oleh Sanusi, Datuk Seri Sanusi Muhammad Nur, dilihat tiada langsung perancangan strategik, bahkan gagal mengurus serta menangani masalah isu rakyat, kata surat ini. Sebaliknya, Muhammad Sanusi suka menjajah cerita yang direka-reka bagi tujuan menarik perhatian penyokongnya, seperti membuat kenyataan kononnya kerajaan perpaduan akan tumbang tidak lama lagi. Naratif inilah yang diulang tayang beliau supaya penyokong-penyokong kekal setia bersama parti pimpinannya, padahal itu hanyalah tipu hela dan perang psikologi, kata surat itu lagi. Tindakan itu dilakukan memandangkan aura Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin diterima oleh seluruh rakyat. Jadi sedikit sebanyak meresahkan kim pemimpin parti blok pembangkang kerana reputasi serta gelombang hijau telah dipukul oleh badai. Kita percaya naratif yang sengaja dicetuskan oleh Muhammad Sanusi serta pemimpin blok pembangkang sudah tidak berkesan lagi. Bahkan kenyataan tersebut telah ditempelak oleh pihak Istana Negara dan Sultan Johor sendiri. Bukankah ia sungguh memalukan bagaimana pihak istana menolak mentah-mentah sebarang cubaan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan melalui pintu belakang? Jadi, kami menyeru kepada semua penyokong kerajaan perpaduan untuk kekal bertenang. InsyaAllah kita akan dapat tawan Kedah tidak mustahil negeri Siti Wan Kembang akan menjadi milik kerajaan perpaduan, katanya. Diterbitkan di dalam utusan. Dan surat ini, kita cari dulu siapa yang hantarkan ini. Surat ini oleh tidak disebut siapa yang tulis surat ini, tapi oleh Meja Rencana. Meja Rencana bertarikh 24 hari bulan Mei 2023, diterbitkan di utusan Malaysia dengan tajuk Air. Sanusi gagal selesai masalah rakyat. Denyut nadi suara rakyat bergema channel ini. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan satu perkara yang amat penting, iaitu perkara yang dinantikan oleh ramai orang berkenaan dengan serbuan Swatch. Serbuan Swatch bukan soal warna tapi isu LGBT, itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, serbuan pihak berkuasa ke atas kedai Swatch baru-baru ini. Baru-baru ini bukanlah mengenai warna jam tangan yang dijual di kedai berkenaan. Sebaliknya berkaitan dengan isu lesbian, gay, bisexuals dan transgender atau LGBT. Bagaimanapun Anwar berkata, dia tidak mempunyai butiran mengenai kes itu dan menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan penjelasan. Katanya, biar KDN menjelaskan kerana saya tidak mempunyai butiran lanjut. Tambahnya lagi, kecuali fakta bahawa ia bukan mengenai isu warna, tapi isu bahawa ia mewakili atau lambang kepada LGBT. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pemberita selepas beliau menghadiri perayaan Islam Selangor di Shah Alam pada hari ini. Perdana Menteri diminta untuk mengulas serbuan terhadap satu kedai, iaitu kedai Swatch, kerana mempamerkan koleksi Pride di seluruh negara yang berlaku pada 13 Mei dan 14 Mei tahun lalu. Koleksi jam yang dirampas itu terdiri daripada pelbagai warna pelangi, simbol yang diterima pakai oleh komuniti LGBT. Dalam perkembangan yang berkaitan, kumpulan Swatch berkata firma itu kecewa dan prihatin dengan rampasan jam tangan berwarna pelangi yang meraihkan hak lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi, pada saya senang saja. Kita ikut undang-undang di Malaysia. Undang-undang di Malaysia. Ada banyak color lain lagi. Ada banyak color lain lagi yang boleh dibuat. Jadi, buat sajalah color itu. Jadi, satu lagi, ya ada banyak cara lain lagi untuk berjual berniaga di Malaysia. Jadi kalau pasal color saja pun tak payahlah nak bising. Tenang je. Jadi ikut undang-undang yang ada di Malaysia. Katanya kami lantang mencabar bahawa koleksi jam tangan kami yang menggunakan warna pelangi dan membawa mesej keamanan serta kasih sayang boleh mendatangkan bahaya kepada siapa saja. Itu kata Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat itu, Nick Hayek, pada satu kenyataan di Reuters. Jadi walaupun begitu dia kata dia lantang, tapi pada saya undang-undang Malaysia tidak ada yang lebih tinggi daripada undang-undang Malaysia. Jangan persoalkanlah. Kalau tidak suka dengan undang-undang yang ada di Malaysia, ikut. Mesti ikut undang-undang yang ada di Malaysia. Dilaporkan bahawa pegawai KDN menyerbu kedai Swatch di Pavilion Kuala Lumpur, Wan Utama, Sunways Pyramid, Setia City Mall, Mid Valley, Mega Mall, South Key, Sunway Putra Mall, Sogo KL, Queens Bay, Fahrenheit 88 dan Suria Sabah. Selanjutnya, 5 lagi kedai Swatch diberi amaran iaitu KTCC Terengganu, Aeon KB, Aman Central di Kedah, City Square dan Viva City di Kuching. Jam tangan koleksi Pride pembuat jam tangan Switzerland itu dicipta untuk meraihkan pergerakan Pride dan membawa mesej kesamarataan dan kepelbagaian. Warna-warni pelangi melambangkan pergerakan LGBT yang menyokong hak-hak mereka yang tergolong di dalam golongan itu. Syarikat itu berkata ia akan mengambil tindakan undang-undang untuk mendapatkan semula jam tangan tersebut. Okey, kalau mau ambil saya rasa boleh, tapi jangan jual lagi. Mungkin boleh lah. Mungkin KDN boleh berikan semula jam tangan itu, tapi jangan jual lagi. Di Malaysia tidak mengiktiraf ataupun tidak
tidak dibenarkanlah LGBT ini, ya. Dan Yunadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye.